Okey, Dr. dah record? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Aunia Adlin dari Sarjana Muda Kaunseling akan membentangkan berkaitan tajuk patriotisme dan perpaduan dengan isunya ialah kepentingan perpaduan dan langkah menyemai semangat perpaduan. Perpaduan merujuk kepada satu proses menyatu padukan seluruh masyarakat atau kaum dalam sesebuah negara untuk membentuk satu identiti demi untuk kepentingan negara. Antara kepentingan perpaduan ialah dapat memelihara keharmonian dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana perpaduan dapat mewujudkan persefahaman dan sikap toleransi antara masyarakat. Selain itu, melalui perpaduan juga akan melahirkan kesedaran dalam diri setiap individu akan kepentingan bersatu padu. Oleh itu, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang ingin memecah belahkan perpaduan kaum. Kita dapat mengambil contoh daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang menunjukkan bagaimana perpecahan dalam kalangan kaum berlaku kerana terpengaruh dengan agenda politik yang membangkitkan isu perkauman dalam pilihan raya sehingga mencetuskan kepada rusuhan kaum. Peristiwa berdarah ini sudah pastinya dapat dielakkan jika semangat perpaduan dititik beratkan. Seterusnya, kepentingan perpaduan juga ialah dapat mengukuhkan ekonomi negara. Hal ini kerana perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia mampu menarik minat pelancong dari luar negara untuk datang ke Malaysia. Perpaduan ini juga sebenarnya dikagumi oleh masyarakat dunia kerana di kebanyakan negara berlakunya konflik dan permusuhan ekoran daripada masalah perkauman. Contohnya di Amerika Syarikat pada tahun lepas berlakunya masalah perkauman antara golongan kulit hitam dengan kulit putih sehingga mencetuskan rusuhan kaum. Sebaliknya di Malaysia kita dapat hidup dengan aman walaupun terdiri daripada masyarakat yang berlainan bangsa, agama dan budaya. Selain itu, perpaduan juga bukan sahaja dapat menarik kedatangan pelancong asing tetapi juga dapat meyakinkan pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Pelaburan ini sudah tentunya dapat menjana ekonomi negara dan juga membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Seterusnya kita beralih kepada langkah menyemai semangat perpaduan. Semangat perpaduan boleh disemai melalui kepelbagaian kebudayaan. Seperti yang kita tahu, kewujudan masyarakat majmuk yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India telah melahirkan budaya yang pelbagai dalam kalangan rakyat. Sama ada daripada aspek makanan, pakaian, kesenian dan sebagainya. Kepelbagaian ini seharusnya dimanfaatkan untuk mengeratkan hubungan antara kaum, iaitu dengan mengadaptasi budaya antara kaum ke dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh dari aspek pakaian, kita boleh lihat terdapat wanita bukan Melayu yang turut mengenakan baju kurung untuk menghadiri temuduga, kuliah dan juga majlis-majlis tertentu. Dari aspek makanan pula, kita dapat lihat nasi ayam Hainan contohnya dan taufufa yang merupakan hidangan kaum Cina turut digemari oleh kaum-kaum lain. Dari aspek kesenian pula, kita dapat mengambil contoh daripada kewujudan Masjid Beijing atau Masjid Cina di Kelantan yang dibina berasaskan seni bina Cina. Oleh itu, jelaslah perkongsian budaya ini dapat menyemarakkan semangat perpaduan. Akhir sekali, semangat perpaduan boleh disemai melalui penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Hal ini kerana penggunaan satu bahasa yang boleh difahami oleh semua kaum membolehkan masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Selain itu juga dapat mengelakkan perselisihan faham dan juga syakwasangka antara kaum. Sebagai contoh, di Kelantan, kita sedia maklum bahawa semua kaum berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dengan dialek Kelantan. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum di negeri tersebut adalah sangat kukuh dan jarang kedengaran timbulnya konflik antara kaum. Kesimpulannya, kita mestilah bersatu padu agar kedaulatan dan kemerdekaan yang telah lama kita kecapi ini akan terus berkekalan. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.